Hai semua, Assalamualaikum. Saya Harim Miswan kembali bersama kami di Didik TV KPM. Ini slot aktif dan program kemahiran sukan. Masuki episod ke-7 untuk kemahiran sukan asas gimnastik. Dan pastinya saya percaya telah banyak yang telah kita pelajari, banyak juga telah dikongsikan. Dan saya nak mengingatkan sekali lagi kepada semua berkenaan dengan kemahiran sukan gimnastik ini. Dalam banyak-banyak sukan yang telah pun kita perkenalkan, ini antara sukan yang boleh kita simpulkan paling mementingkan aspek keselamatan. Saya percaya juga kalau cikgu-cikgu di sekolah nak berikan ilmu pengetahuan berkenaan dengan gimnastik ini kepada adik-adik semua ketika sesi pembelajaran, 3 perkara yang ditekankan adalah berkenaan dengan keselamatan dan juga keselamatan. Jadi itu juga perkara yang sama untuk kita harap agar adik-adik lakukan di rumah, kerana sesi pembelajaran ini sebenarnya adalah sesuatu yang menyeronokkan dan mungkin sesuatu yang baharu. Jadi kita nak mulakan sekarang kemahiran asas sukan gimnastik untuk episod seterusnya. Inilah dia kemahiran sukan gimnastik. Yap, inilah kemahiran sukan gimnastik. Kita masih lagi bersama dengan Coach Zaman. Coach, apa khabar? Alhamdulillah, Hanif. Ya, saya sangat teruja sebab dah 6 episod bersama. Alhamdulillah. Memang banyak yang telah pun diajar, dah berpusing, mendarat dan juga melakukan pelbagai teknik asas. Mungkin kali ini sebelum kita mulakan Coach, kita nak beritahu sekali lagi kepada adik-adik di rumah, kepada semua yang menonton juga, untuk aktiviti sukan dibenarkan untuk membuka pelitup muka, dan lebih penting ianya adalah sebagai satu proses asas untuk kita melakukan aktiviti kecergasan. Jadi dibenarkan, tapi dalam masa yang sama perlu patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Okey, Coach, mungkin hari ini apa yang akan kita pelajari bersama dengan adik-adik di rumah? Baiklah, untuk sesi hari ini kita akan melakukan kemahiran imbangan. Imbangan bermaksud di mana seseorang itu mengimbangi tubuh badan mereka di atas satu titik graviti. Hanif, untuk tubuh badan kita sebenarnya ada satu titik graviti. Okey. Contohnya, kalau kita berdiri tidak stabil, bermaksud titik graviti itu tidak betul lah. Okey, betul. Setuju. Kita perlukan satu titik graviti yang betul supaya kita dapat seimbangkan badan kita. Ya. Kepentingan untuk ada satu aspek elemen imbangan badan ni, Coach, dalam kehidupan harian? Contoh berjalan. Kalau kita tidak seimbang ni, macam mana kita nak melakukan berjalan dengan betul? Okay. Itu penting, keseimbangan tu. Okey, baik, itu aplikasi dalam kehidupan seharian lah. Ya, betul. Okey, pastinya kita akan teruskan dengan proses pembelajaran pada hari ini untuk kemahiran sukan. Jadi Coach dah bersedia? InsyaAllah, Hanif. Kita mulakan sekarang. Jom. Baiklah, untuk aktiviti yang pertama, high knee. Dalam keadaan sedia, fleksikan siku, paras pinggang letak di hadapan. Secara perlahan, angkat lutut kanan, kiri dan laju. Yana dan Eugene bersedia untuk lakon yang pertama. Dalam keadaan sedia, tangan di tepi, tengok hadapan. Fleksikan siku di hadapan pinggang kita. Bersedia untuk aktiviti high knee. Sedia dan mula. Dan laju. Dan berhenti. Sekali lagi kita cuba. Eugene, boleh? Dalam keadaan sedia, tengok hadapan. Fleksikan siku. Sedia. Dan mula. Berhenti. Baiklah, itu adalah kemahiran high knee.
Baiklah, untuk kemahiran imbangan, aktiviti pertama yang akan kita lakukan ialah imbangan bangau. Okey, cara lakukan imbang bangau, berdiri dalam keadaan sedia, bukan kaki seluas bahu, tangan didepakan, lurus, satu kaki diangkat dan tahan. Tengok hadapan dan tahan, turun perlahan. Okey, sekali lagi. Kaki kanan, tengok hadapan. Dan tahan. Turun perlahan-lahan. Kita cuba sekali lagi untuk dirian bangau. Keadaan bersedia. Bukan kaki seluas bahu. Pastikan badan kita adalah bersedia, lurus. Depakan tangan di tepi ataupun di sisi. Satu kaki diangkat secara perlahan, tahan dan lihat hadapan. Turun kaki perlahan. Sebelah lagi. Angkat satu kaki perlahan dan tahan. Turun perlahan. Baiklah. Itu adalah kemahiran ataupun aktiviti kita yang pertama, imbangan bangau. Baiklah, untuk aktiviti yang pertama, dirian bangau. Yana dan Yuzrin bersedia? Dirian bangau dalam keadaan sedia. Bukan kaki seluas bahu. Tengok hadapan. Depakan tangan di sisi, lurus. Angkat kaki kiri perlahan dan tahan. Okey, perlahan turunkan kaki. Angkat kaki kanan perlahan. Tahan. Turunkan kaki dalam keadaan sedia. Turunkan tangan. Boleh, Yana? Yuzin, kita cuba sekali lagi untuk dirian bangau. Keadaan sedia. Tangan di tepi. Angkat tangan, lurus. Okey, angkat kaki kiri perlahan. Dan tahan. Tengok hadapan. Turun perlahan. Angkat kaki kanan. Perlahan. Dan tahan. Turunkan kaki. Turunkan tangan dalam keadaan sedia. Baik, itu adalah kemahiran ataupun aktiviti kita yang pertama, dirian bangau. Baiklah, untuk aktiviti kita yang kedua, imbangan belakang. Bersedia? Saya akan tunjuk lakuan imbangan belakang. Dalam keadaan sedia, tangan di tepi, angkat salah satu kaki kita, turunkan tangan ke depan, secara perlahan, satu kaki angkat ke belakang, dan tahan. Okey, dalam keadaan posisi semula. Bersedia? Kaki kanan pula. Tengok hadapan. Tangan di tepi. Hadapan. Angkat kaki kanan perlahan. Baiklah, itu adalah contoh imbangan skala belakang.
Baiklah, untuk aktiviti kita yang kedua, imbangan skala belakang. Yana dan Eugene bersedia untuk imbangan skala belakang dalam keadaan sedia. Tangan di sisi, depan tangan di tepi. Kita akan mulakan dengan angkat kaki kiri secara perlahan ke belakang. Jatuhkan berat badan ke hadapan, perlahan. Dan tahan. Tengok hadapan. 2, 3, 4 dan 5. Okey, ke posisi asal. Seterusnya, untuk kaki kanan, depan tangan, sisi dan perlahan angkat kaki kanan. Jatuhkan berat badan ke hadapan. Dan tahan. Posisi asal. Sedia. Eugene, boleh? Yana, kita cuba sekali lagi. Sekali lagi, Eugene. Keadaan sedia. Tengok hadapan. Pegang tangan di tepi. Okey, kita angkat kaki kiri. Perlahan ke belakang. Jatuhkan berat badan ke hadapan. Dan tahan. Perlahan semula, posisi asal. Sekali lagi, untuk kaki kanan. Perlahan angkat kaki kanan ke belakang. Dan tahan. Naik semula. Dan turun. Baiklah, itu adalah aktiviti kita yang kedua, imbangan skala belakang. Baiklah, untuk aktiviti kita yang seterusnya, imbangan bahu ataupun shoulder stand. Saya akan tunjukkan bagaimana aktiviti shoulder stand. Dalam keadaan duduk, kaki lurus di hadapan, tangan di pinggang, perlahan jatuhkan badan ke belakang dan bengkokkan lutut, fleksikan lutut dan angkat ke atas. Dan tahan. Shoulder stand. Itu adalah kemahiran shoulder stand ataupun dirian bahu. Saya akan tunjuk semula bagaimana lakuan shoulder stand. Dalam keadaan sedia, pastikan luruskan kaki, tegangkan otot badan kita. Tangan di bahagian pinggang. Perlahan-lahan jatuhkan badan ke belakang, angkat lutut, tolak ke atas dan tahan. Baiklah, itu adalah teknik lakuan untuk imbangan bahu ataupun shoulder stand. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya kita akan melakukan aktiviti imbangan bahu ataupun shoulder stand. Untuk aktiviti ini, Yana ataupun Yuzrin akan melakukan dulu. Yuzrin, okey. Dipersilakan Yuzrin. Kita akan membuat lakuan imbangan bahu ataupun shoulder stand. Okey. Duduk Yuzrin. Okey. Dalam keadaan selesa, luruskan kaki, tangan di tepi. Okey, tangan depa. Okey, cekak di bahagian pinggang. Dalam keadaan sedia, jatuhkan berat badan ke belakang dan angkat kaki dan tahan. Luruskan kaki.
dan tahan. Okey, pastikan ya, tahan menggunakan siku, luruskan abdominal dan tunjuk kaki ke arah atas dan turun perlahan ke hadapan dan sedia. Okey, bagus Yuzin. Yana, kita cuba untuk lakukan dirian bahu ataupun shoulder stand. Okey, boleh duduk. Okey, Yana cuba buat dalam keadaan sedia, luruskan kaki, tangan di pinggang. Yana sudah bersedia? Okey, Yana boleh mulakan. Naik. Tegangkan pinggang, tolak tinggi lagi Yana. Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Fleksikan lutut dan tengok hadapan dan sedia. Okey, tahniah Yana. Baiklah, itu adalah lakuan untuk kemahiran ataupun aktiviti imbangan bahu ataupun shoulder stand. Baiklah, untuk aktiviti ataupun kemahiran seterusnya, bawah tajuk imbangan, kita akan melakukan imbangan berpasangan. Okey, di bawah tajuk imbangan ini ada beberapa. Yang pertama individu dan imbangan berpasangan. Seterusnya imbangan berpasangan. Okey. Di sini saya akan menggunakan seorang bantuan ataupun seorang atlet untuk membuat aktiviti ini. Yuzin ke hadapan. Okey, bersedia untuk melakukan imbangan berpasangan iaitu imbangan bertingkat. Okey, bersedia. Saya adalah pelaku A manakala Yuzrin ataupun saya punya gimnas adalah pelaku B. Saya selaku A akan dalam keadaan bersedia, bukan kaki seluas bahu. Fleksikan sedikit lutut. Hulurkan tangan kepada Yuzrin atau atlet kita. Yuzrin akan memegang tangan saya juga. Okey. Pastikan pegangan adalah selesa. Apabila sudah bersedia, Yuzrin boleh letak satu kaki di atas lutut. Pastikan kedudukan tapak kaki di atas lutut. Okey. Letakkan di atas lutut. Okey. Apabila kedua-dua sudah bersedia, Yuzrin kita bersedia untuk melakukan. Dan secara perlahan Yuzrin akan naik ke atas. Dan Yuzrin jatuhkan badan ke belakang, luruskan tangan dan tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, turun. Baiklah. Itu adalah kemahiran ataupun aktiviti imbangan berpasangan iaitu imbangan bertingkat. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya kita akan melakukan imbangan berpasangan. Okey, imbangan berpasangan, imbangan bertingkat. Okey. Yuzrin sebagai pasangan saya untuk melakukan aktiviti imbangan bertingkat. Okey, untuk Yuzrin dia akan baring di atas lantai. Fleksikan sedikit lutut. Okey, bukaan lutut seluas bahu. Okey. Dan saya akan berada kaki saya di antara bahu Yuzrin. Okey, Yuzrin akan pegang kaki saya. Okey, dalam keadaan sedia. Tangan saya akan diletakkan di kedua-dua lutut Yuzrin. Apabila bersedia, Yuzrin bersedia. Dan up. Mata tengok ke hadapan. Pastikan badan adalah tegang, jangan longgar.
Tahan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Turun perlahan. Baiklah. Itu adalah lakuan untuk imbangan bertingkat ataupun berpasangan. Untuk lakuan ini, pastikan kita membuat persediaan daripada persediaan fizikal kita. Iaitu contohnya untuk kekuatan tangan. Itulah kemahiran yang kita lakukan tadi, imbangan berpasangan ataupun imbangan bertingkat. Baiklah, untuk aspek keselamatan kali ini, yang pertama pastikan anda ataupun atlet anda melakukan senaman memanaskan badan ataupun regangan dengan betul. Yang kedua, semasa melakukan aktiviti imbangan berpasangan, pastikan rakan yang melakukan itu mempunyai keyakinan untuk melakukan aktiviti tersebut. Manakala yang ketiga, pastikan persediaan dari segi persediaan teknikal dan juga persediaan fizikal untuk memastikan aktiviti yang kita lakukan itu adalah betul dan selamat. Itu sahaja daripada saya. Bye. Baiklah, untuk sesi cooling down, aktiviti yang pertama, cat and cow. Keadaan sedia. Tengok hadapan. Letak tangan di hadapan. Bukaan tangan seluas bahu. Pastikan bahu anda tidak melepasi tapak tangan ataupun ke belakang. Aktivitinya ialah chest in, chest out. Masukkan dada ke dalam, dada keluar, ke dalam, keluar, ke dalam, keluar. Pastikan mata melihat tapak tangan. Arch. Chest in ke dalam. Dan keluar. Baiklah. Yana dan Yuzin, kita bersedia untuk aktiviti cat and cow. Dalam keadaan posisi Japanese sit, bersedia. Badan lurus. Turunkan tangan ke hadapan, seluas bahu. Mata tengok tapak tangan ataupun lantai. Kita mula dengan dada ke dalam, keluar, ke dalam, keluar, tahan, keluar. Baiklah. Itu adalah aktiviti kita yang pertama, cat and cow.
Okey, baik, tak sabar pula rasanya coach bila saya lihat coach bersama dengan Cikgu Yus dan Coach Yana kita melakukan aktiviti tersebut untuk kita buat di rumah. Tapi mungkin antara objektif pembelajaran yang boleh dikongsikan pada hari ini, Coach? Okey, baiklah. Untuk objektif hari ini, pelajar ataupun atlet kita dapat melakukan teknik imbangan dengan betul. Maksudnya mereka tahu di mana titik keseimbangan yang sepatutnya berada, titik graviti pada tubuh badan dengan betul dan teknik yang selamat. Itu ni. Coach, banyak kemahiran sukan kita dah belajar, tapi dalam gimnastik dia memang nampak asasnya tu memang semua ada dalam gimnastik, ya? Ya, betul ni. Okey, memang sangat menarik. Dan kita nak ucap terima kasih juga pada coach. Sama Tapi ni. jangan pergi mana-mana dulu sebab kita ada satu lagi episod untuk kita tamatkan kemahiran sukan asas gimnastik. Terima kasih Cikgu Yus. Terima kasih kepada Coach Yana kita juga. Dan coach biasa tinggalkan dengan kata-kata semangat buat mereka. Baiklah, seperti biasa, no pain, no gain. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM